Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan nafa'a wal intifa' wal mudzakarati wal tadhkir wal ifadati wal istifada wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء للهدي ولله خير الابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis zikrullah, untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan perhimpunan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, seperti kuliah-kuliah yang lepas-lepas atau kuliah yang lalu, selalu saya pesankan, di mana sahaja kita berada ataupun di mana sahaja saya pergi, saya akan pesankan, marilah sama-sama kita kembali balik kepada agama Islam. Apa benda yang kita buat sekalipun, apa perkara yang kita usahakan sekalipun, pastikan setiap usaha kita, kerja kita, tingkah laku kita berpandukan kepada agama Islam. Kerana tuan-tuan muslim muslimat, sedar tak sedar, kita sekarang sudah pun berada pada tahun 2022. Semua orang tahu. Cuma bila kita sebut tahun 2022 ni, sebenarnya tuan-tuan, dari segi jumlah angka itu bertambah. Dari segi jumlah angka itu bertambah. Tetapi sebenarnya dari sudut usia itu, usia bumi ini semakin berkurang. Kalau macam kita, macam saya, macam kita semualah, tahun demi tahun, pada angkanya umur kita semakin bertambah, makin bertambah. Itu dari sudut angka sahaja. Tetapi sebenarnya mengikut usia hidup kita, hayat kita itu sebenarnya semakin berkurang. Kalau tengok bumi ini, bumi adalah bumi di akhir usia. Kita semakin berada di penghujung zaman, penghujung usia bumi. Dan ujian demi ujian datang silih berganti itu merupakan peringatan kepada kita bahawa bumi ini tak lama lagi akan tamat usianya, tak lama lagi akan berada di penghujungnya. Sama juga kalau manusia bila mana dah hampir usia senja ataupun kata dah semakin tua, lanjut usia, maka akan datang penyakit demi penyakit, sakit demi sakit. Mula-mula sakit kaki, kena gout, lepas tu pula legong-legong badan, kerak sakit kepala, badan berangin, macam-macam lah. Bila usia semakin meningkat, maka akan datang sakit demi sakit. Begitu juga bumi. Bila mana usia bumi semakin berkurang, maka akan datanglah ujian demi ujian, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, satu persatu silih berganti. Belum cerita lagi tentang wabak pandemik yang kita tak tahu bila akan berakhir.
Bermula pada 2019 datangnya COVID-19 yang kita namakan sebagai COVID ataupun Corona. Lepas tu datang pula dengan varian-varian yang lain. Baru ni saya ada tengok dekat internet, ada orang terjemahkan ataupun dia wallahu alam sama ada benda ni tepat ataupun tidak, tapi secara kebetulannya benda ni dah berlaku. Maksud COVID tu sebenar COVID. C tu Corona. C tu Corona. O tu Omicron. Yang sekarang ni tengah hangat Omicron. Mekah pun kena Omicron ni. V tu variant. Variant ni dia banyak lah. Dia banyak lagi akan keluar lagi varian-varian tu. I tu Ihu. Tentu kalau baca berita 2-3 hari lepas, ada varian baru COVID-19 ni, ada varian baru nama dia Ihu. Ihu. Dan D adalah Delta. Delta dah datang, Corona dah datang, Delta dah datang, apa lagi, Omicron dah datang, Ihu datang. Yang V ni varian di tengah-tengah ni, dia akan beranak lagi. Kalau dekat negara mana saya tak pasti, COVID ni dah digabungkan, dah combine dengan satu penyakit influenza. Satu penyakit influenza dah bergabung dengan COVID ni, nama dia Flurona. Tuan-tuan type kat Google Flurona. Ini varian baru, campur pula dengan influenza dan macam-macam tuan. Itu baru cerita bab pandemik, baru cerita bab wabak. Belum cerita lagi bencana yang lain-lain, musibah yang lain-lain. Wabak ni musibah lah. Wabak ni musibah juga. Tak kira Islam tak Islam, semua kena rata. Baik Mekah ke Madinah ke Malaysia pun tak lagi, kan? Semua kena sapu rata. Ini nak menandakan bumi ini berada di akhir usia. Macam-macam penyakit bumi ni datang. Macam-macam musibah. Dengan baru ni banjir dah pula, kan? Banjir pun kita ingat dah 2 minggu 3 minggu dah surut dah. Petang tadi saya baca berita amaran ribut petir di beberapa buah negeri. Malam ini bermula. Kita minta tempat kita selamatlah, ataupun tempat-tempat yang lain Malaysia ini mudah-mudahan selamatlah insya-Allah. Tapi amaran tu dah dikeluarkan petang tadi. Saya baca berita petang tadi. Belum berakhir lagi. Belum berakhir, dan akan datang wallahu alam apa pula penyakit ataupun bencana yang akan datang melanda negara kita. Tapi tuan-tuan, Nabi ada pesankan kepada kita supaya kita tak patah semangat. Bila mana ujian ini datang, bagi orang beriman, Nabi kata apa? Sebesar-besar ujian itu, dia akan datang dengan sebesar-besar ganjaran pahala. Lagi besar ujian yang kita terima, lagi besarlah pahala yang kita akan dapat. Faman radiya lahu, Nabi kata barang siapa yang redha dengan ujian tersebut, falahu ridha, maka dia akan mendapat keredaan Allah. Wa faman sakhita lahu, barang siapa yang marah-marah dengan ujian tersebut, falahu sakhat, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kita terima silih berganti datang kepada kita, susah nak pergi masjid. Sekarang ni pula Mekah pula umrah pula kena stop dan sebagainya, kan? Stop sementara. Macam-macam ujian. Orang yang dah beli tiket, yang dah rancang perjalanan, dah dapat package dan sebagainya, semangat dah 2 tahun 3 tahun tertangguh nak pergi umrah ni, tertangguh, rindu pada Baitullah, rindu pada Mekah ni, bab kena sekat pula, kan? Inilah ujian. Kita nak ujian ini nak mengukur tahap keimanan kita, sabar ataupun tidak, ataupun kita mengeluh dengan apa yang Allah uji kepada kita. Maklum saja kita berada di bumi akhir usia. Jadi terpaksa kena terima dengan redha. Allah akan bagi ganjaran pahala yang besar berlipat kali ganda. Jadi mudah-mudahan setiap apa yang datang, setiap ujian yang datang itu, kita ini manusia ni memang Allah ciptakan untuk duduk kat bumi ni, kat dunia ni sementara je. Redha dan terima saja, tawakal, terima saja apa yang Allah takdirkan untuk kita. Saya sendiri ajarkan pada diri saya, apa sahaja yang berlaku akan datang, serah pada Allah saja. Kita dah berusaha untuk jadi yang baik. Kalau kata dengan COVID, dengan pandemik wabak ni, kita dah berusaha dengan 1 dos, 2 dos, ada booster lagi. Kita dah berusaha sebaik mungkin. Jaga SOP, jaga jarak, pakai mask dan sebagainya.
kita dah usaha sebaik mungkin. Kalau nak berlaku juga, kalau nak kena juga, nak berjangkit juga, serah pada Allah saja. Allah yang tentukan. Barulah kita layak mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian itu mukadimah malam ini. Kita sambung pada hadis yang ke-17 insya-Allah. Hadis yang ke-17 di bawah tajuk keumuman sifat ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wal yuhidda ahadukum shafratuhu wal yurih zabihatuhu rawahu Muslim. Hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Maka apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu perbaguskan pembunuhan itu. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah perbaguskan sembelihan itu, yaitu dengan menajamkan pisaunya dan menyenangkan keadaan binatang sembelihannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang pertama dalam hadis ini Nabi SAW terangkan kepada kita, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Mana kata setiap perlakuan, keadaan ataupun ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan mesti berpadukan dengan ihsan. Kalau di awal hadis 40 yang kita belajar, yang pertama diceritakan kepada kita Islam ini, yang pertama adalah apa itu Islam, kemudian dibawa kepada apa itu iman dan apa itu ihsan. Tiga perkara ini adalah asas kepada agama. Apa itu iman? Antu'minu billah wa malaikatihi. Apa itu Islam? Yang pertama Islam, mengucapkan syahadah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkemampuan. Ini Islam. Diceritakan pada hadis yang kedua. Kemudian dibawa pula hadis iman. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Antu'minu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, rasul, qadar kiamat dan qadar dan qadar. Iman ada 6. Kemudian barulah datang dengan ihsan. Apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Nabi SAW, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan adalah bila kamu menyembah Allah ataupun kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihat Allah itu ada depan kamu. Meskipun dikatakan fa innahu yara fa in lam takun tara, meskipun kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Memang Allah ini memang tak nampak. Allah ini memang tak nampak, dijumpa ke depan mata memang tak nampak. Tetapi seolah-olah kita nampak Allah berada depan kita, maka di situlah kita nak meletakkan kekhusyukan kita, kepatuhan ataupun tawaduk kita dalam beribadah kepada Allah. Ini ihsan. Sebab tu Nabi kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan, Allah telah meletakkan ihsan atas setiap perkara. Jadi kalau kita menjadi seorang Islam, beragama Islam, tidak cukup kita hanya beriman, mendirikan solat, tetapi dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara yang dinamakan sebagai ihsan. Ihsan ini adalah berkait rapat dengan kerja hati, berkait rapat dengan pekerjaan hati. Solat semua orang solat, semua orang sayang. Bila kita puasa, semua orang berpuasa. Kalau kata orang beriman, semua mengaku beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Rasul, malaikat dan sebagainya. Semua orang mengaku beriman. Kemudian kalau solat, ramai orang yang solat. Solatnya, puasanya, yang bayar zakatnya, yang pergi hajinya. Tetapi dalam bab ihsan ini, tak ramai orang yang meletakkan ibadahnya, imannya itu pada tahap ihsan. Maksud ihsan ini adalah keikhlasan. Kalau sudut ibadah,
Iman kita bagaimana iman kita yang nak mencapai tahap ihsan? Depan orang kita beriman, duduk dalam masjid kita rasa kita beriman, keluar masjid iman pun terbang. Iman tak tahu pergi mana. Itu kita nak letakkan iman ini pergi mana sahaja, kat mana kita berada, tetap kita bawa iman ke dalam diri kita. Dalam ibadah juga sama. Duduk dalam masjid kita ibadah, kita solat, kita baca Quran, kita duduk dalam kuliah sebagainya. Tapi bila di luar tempat lain, pergi tempat lain, kita tak letakkan ihsan itu pada ibadah kita. Dalam bab membayar zakat pun sama, dalam bab puasa pun sama. Dapat uang kita puasa, elok dengan iftar dan sebagainya puasa. Balik rumah siapa yang tahu? Jadi kalau ada ihsan dalam ibadah puasa kita, kat rumah pun kita puasa, depan orang pun kita puasa, belakang orang pun kita puasa. Ihsan itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang tahu ihsan kita, kebaikan kita, iaitu tahap mana kita punya ihsan. Ini dalam bab ibadah. Sama juga dalam hadis ini ditekankan lagi dalam bab yang lain, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, maka hendaklah kamu bunuh dengan ihsan. Takkan Islam membenarkan membunuh pula. Maksudnya bila mana kamu menjatuhkan hukuman, maka hukumlah dengan ihsan. Nak jatuhkan hukuman bunuh pun ada ihsan juga. Yang ini khusus bagi hakim lah. Bagi pemerintah, bagi hakim, bagi pihak mahkamah yang memutuskan hukuman ni, dia ada ihsan dia. Kita faham hukum bunuh ni dalam dunia ni yang family ni dia ada 3. Hukum tembak, hukum gantung, hukum pancung. Kalau tak silap saya, di negeri China mereka menggunakan hukum tembak. Masalah-masalah ataupun penjenayah ni dia akan dihukum tembak. Satu. Lepas tu hukum pancung. Pancung ni banyak di Arab Saudi lah. Siapa pernah pergi Mekah ataupun pernah singgah ke masjid apa nama, masjid Al-Qisas, Masjid Qisas nama dia. Saya tak pernah sampai, tapi cerita tu tahulah. Lokasi tahu, tapi memang kalau tahu pun memang tak nak pergi. Memang tak nak pergi. Situ memang tempat hukuman pancung. Di Arab Saudi, di Mekah, kalau pergi ke Masjid Qisas, situ tempat hukuman pancung dijalankan. Orang yang murtad, orang yang apa lagi, yang mana disabitkan kesalahan, yang dikenakan hukuman pancung, so kat situ, di Masjid Qisas. Hukuman pancung ni dipakai oleh Arab Saudi. Kemudian kalau dekat Malaysia dipakai hukum gantung. Gantung sampai mati, gantung mandatory. Tapi yang tiga-tiga ni mana yang paling cepat mati, yang mana paling ihsan, Islam ajarkan kepada kita adalah hukum pancung. Kita akan tengok nanti. Jadi hadis ini pun dibawa juga beberapa hukum ataupun ahkam. Dia boleh kita jadikan sebagai hadis ahkam tentang bagaimana untuk kita menjalankan syariat ataupun hukuman jenayah. Hukum jenayah ini yang dinamakan sebagai hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melaksanakan hudud, ada ihsan di situ. Bagaimana untuk kita melakukan qisas, juga ada ihsan di situ. Kemudian disambung lagi, wa iza zabahtum fa ahsinuz zabha. Kalau pun kita menyembelih, maka juga dalam sembelihan haiwan itu juga mesti ada ihsannya. Macam mana ihsannya? Wa yuhid ahadukum syafratuhu. Ihsan dia adalah dengan menajamkan pisau. Bila pisaunya tajam, alat sembelihan itu tajam, maka dia tidak akan menyengsa haiwan sembelihan itu. Kita buat kurban, kita buat akikah, bila sembelih lembu, sembelih kambing, maka tajamkan pisau itu semata-mata untuk nak bila pisau itu tajam, maka akan lebih mudah dan tidak menyeksa haiwan yang kita sembelih. Wal yurih, kata wal yurih zabihah, dan hendaklah kita menyenangkan dia. Jangan takut-takutkan. Bila kalau ada kursus sembelihan tu kena belajarlah. Apa benda yang boleh, benda yang tak boleh, apa pantang larang dia. Jangan asah pisau depan haiwan, depan lembu, depan kambing. Sebab kalau mungkin dulu orang tua cakap jangan asah pisau depan haiwan tu, kita ingat benda tu adat. Sebenarnya tak, ada hadis. Benda itu ada dalam agama dalam Islam. Memang dilarang untuk kita menyembelih, mengasah pisau, alat sembelihan itu di depan haiwan yang akan disembelih. Kita menakut-nakutkan dia. Itu yang lembu
lari meronta-ronta, lari terlepas tu. Awal-awal kita dah sembelih, ataupun kita sembelih kawan dia. Lembu pertama tu kita dah sembelih depan dia dah. Dia pula tengok daripada jauh, lepas ni aku lah, turn aku lah. Lembu ketiga pun sama, lepas ni turn aku lah. Itu yang jadi ngamuk. Jadi ni ada beberapa perkara lah, kalau kita dalam kursus sembelihan dia akan detailkan benda ni. Baik, fa'idha qataltum, disebutkan tadi fa'idha qataltum fa'ahsanul qitlah. Kalau kita bunuh manusia sekalipun, jatuhkan hukuman kepada manusia sekalipun, bukan manusia satu hal, haiwan sekalipun, tetap fa'ahsanul qitlah. Contoh kalau kita nak bunuh binatang yang berbisa, bunuh ular, bunuh apa lagi, kada jengking, haiwan-haiwan yang melata ni, tetap kena ada ihsannya. Dan Nabi melarang kita membunuh dengan menggunakan api. Nabi melarang kita menggunakan api. Baik bunuh manusia ataupun bunuh binatang, jangan sesekali kita menggunakan api. Kalau bakar tak apa, kalau kita bakar ikan tak apa, ikan tu dah mati dulu. Nak bakar kambing boleh tak apa, kambing tu dah mati dulu, jangan bakar hidup. Ini yang dimaksudkan adalah bakar hidup-hidup. Dia mungkin ada dulu punya hukuman lah, campak dalam api, bakar hidup-hidup apa semua ni kan. Itu bukan hukuman yang disyariatkan. Sebab bakaran api ni adalah hak semata-mata hak Allah Subhanahu Taala. Sama ada nak bakar manusia ataupun bakar binatang ni, haiwan ni, adalah hak semata-mata Allah saja yang boleh bakar. Jatuhkan hukuman yang paling tepat dalam Islam adalah hukuman pancung. Kalau kata cukup jatuhkan hukuman disampaikan kesalahan, dia ni murtad. Contoh, ini dalam bab hudud, antaranya adalah murtad. Orang yang murtad keluar daripada Islam, dia akan diberikan tempoh 3 hari untuk kembali balik kepada Islam, untuk mengucap balik. Hari pertama pujuk tanah, hari kedua pujuk tanah, hari ketiga pujuk lagi pun tak nak juga, tetap dia nak kekal keluar dari Islam. Kita dah fed up dah, semayang dah tunggang langgang, semayang semua tak dapat, tak kaya-kaya juga. Aku dah banyak bersedekah, aku dah sampai bankrupt, tak kaya-kaya juga. Boleh jadi dia dah fed up dengan Islam. Boleh jadi dia dah ada stres, jadi dia nak keluar Islam. Kita pujuk, tak kena cara pujuk, dia tak boleh lah nak kembali ke Islam. Maka kalau dalam hukum hudud, maka orang ini akan dihukum pancung. Pancung, mengikut hukuman pancung kita cerita sikit. Pancung ni dia daripada belakang, dia tetap potong daripada belakang, itu pancung. Pancung daripada depan. Depan ni namanya sembelih. Kita sembelih apa nama haiwan tu, sembelih ni daripada depan, itu nama sembelih. Dia ada dia dekat tengkuk ni dia ada tiga tiga cara potong ataupun tiga cara sembelihan atau tiga cara potong lah. Kalau bagi haiwan unta, dia bukan macam sembelih lembu. Kita tarik pisau tu bukan macam sembelih lembu. Unta ni dia akan tusuk tengah-tengah tu. Unta, fazkuru smallahi 'alaiha sawaf dalam surah Al-Hajj. Unta ni akan diikat sebelah kaki. Unta kan 4 kaki, so dia hanya ikat satu kaki je. Ikat satu kaki dalam keadaan unta tu masih berdiri 3 kaki. Kemudian kita akan tusuk pisau ke tengkuk unta tu. Itulah cara sembelih unta. Bukan kita duk iri sembelih macam sembelih lembu tu, tak. Unta lain, itu satu. Itu yang dinamakan sebagai nahar. Itu yang dinamakan sebagai nahar, an-nahr. Kalau lembu dan kambing dinamakan sebagai zabih, sembelih. Itu baru sembelih. Yang kita putus macam biasa tu, itu sembelih. Daripada depan, sembelih. Siapa sini yang biasa jadi tukang sembelih? Saya unta je belum. Lembu kami banyak kali lah. Lembu kami tu dah banyak kali lah. Unta je belum. Itu nama dia zabih ataupun sembelih. Tapi kalau yang hukuman pancung tu, itu daripada belakang, bukan depan. Dia daripada belakang. Dia akan kena tengkuk dulu. Dia daripada belakang. Sekali ya. Kalau tuan-tuan begini, dia tengok. Kat YouTube dah ada, dekat internet pun ada. Kalau berani tengok lah. Kalau tak ada, jangan dengar. Atau kalau orang yang berani di kuat semangat tu, boleh pergi dekat Masjid Qisas dekat Mekah. Dia ada ucapan hukum pancung. Baik. Jatuhkan hukuman, kita sebagai qadi ataupun sebagai hakim menjatuhkan hukuman bunuh ataupun hukuman mati, fa ahsinul qitlah, maka hendaklah dijatuhkan hukuman dengan
dengan ihsan. Kalau bunuh binatang pun bunuh dengan ihsan. Tangkap lalat, tangkap nyamuk, buang sebelah kepak, pada muka kau, pusing. Tengok dia pusing lagi, buang lagi sebelah kepak, tengok dah 2 kepak tak ada. Paksa nyamuk tu ataupun lalat tu jalan. Pukul nyamuk pun pak sekali je. Nak pukul lalat pun pak sekali biar dia mati terus. Itu ihsan. Itu maksudnya ihsan. Jangan kita menyeksa. Kalau ada ular ke ataupun ada mental bisa ke apa, sama juga. Sekali pukul bagi mati terus. Ada ular sekali pukul bagi mati. Tapi ular limpi kan. Kena anaconda ataupun hidung kobra ke kan. Pukul-pukul siapa yang mati dulu kan? Tak kita ataupun dia kan. Tapi memang Islam ajarkan kepada kita fa'ahsinul qitlah itu maksudnya bunuh jangan sampai menyeksa. Kalau bakar menyeksa tak? Bakar hidup-hidup. Ikan kita dah bakar, ikan masih hidup lagi kan, kita pun dah bakar ni. Ataupun ikan masih hidup lagi, campak dalam goreng dalam kuah ni, kita goreng. Ikan tu masih bergelitik lagi. Biar dia mati dulu. Biasanya ikan ni kalau yang lambat mati ni ikan keli. Siapa suka makan ikan keli tahulah ikan sungai kan. Ikan sungai ni biasanya macam ikan keli, ikan sepat tu dia lambat mati, nyawa dia panjang. Jadi tabur garam sikit. Tabur garam sikit. Kalau ikan keli tu tabur garam cepat dia mati. Ada orang letak ais. Kalau saya pernah letak ais tak jadi, tak garam. Beli ikan keli tu letak garam. Cepat dia mati. Baik. Macam boleh memasak lah. Tak kunyit sikit kan, tak garam tak kunyit sikit goreng. Sedap. Baik, dalam hadis Nabi SAW disebut kunna ma'an Nabi SAW famarna biqaryatin namlin qad uhriqat faghadiba Nabi SAW innahu la yanbaghi li basharin ay yu'adziba bi'adzabillahi azza wa jalla. Kami bersama-sama dengan Nabi SAW ketika kami melewati satu perkampungan semut yang telah terbakar. Lalu Rasulullah SAW menjadi marah seraya berkata, tidak patut bagi seorang manusia untuk mengazab dengan azab Allah. Tidak patut bagi seorang manusia untuk mengazab ataupun mengenai binatang dengan azab yang Allah SWT memilikinya. Macam saya sebutkan tadi, bakaran api itu hanyalah semata-mata milik Allah sahaja. Even semut sekalipun, jangan kita ambil lighter, ambil spray untuk semut tu kan. Selalu orang buat. Tengok banyak sarang-sarang semut ataupun apa-apa tu, anai-anai dekat pokok kan. Dekat pokok, dekat kayu, rumah kayu ke apa. Dia pun petik lighter, ambil spray, dia spray, keluarlah api kan. Ataupun dia panggil, dia ambil yang gun apa-apa tu, gun fire tu ataupun gun lighter tu, dia tembak je. Itu bukan cara bunuh haiwan ataupun bunuh serangga dengan menggunakan api tak. Bunuh kalau spray je tu. Jangan menggunakan api. Oleh demikian, kebanyakan ahli ulama mengatakan bahawa hukumnya makruh walaupun ke atas serangga-serangga. Imam Ibrahim An-Nakhai berkata membakar kalajengking adalah suatu perbuatan seumpama memotong atau mencincang. Imam Ahmad berkata jangan dibakar ikan di atas api sedangkan ia masih hidup. Saya sebutkan tadi kan. Ikan yang masih hidup biar dia mati dulu. Taburlah garam ke apa ke, biar dia mati dulu, baru nak goreng ke, nak masuk dalam gulai ke apa. Begitu juga dengan belalang. Belalang boleh makan belalang. Belalang. Cerita apa? Cerita lucu belalang. Aku nak kata dah, jangan lawan, nak sebut lawan juga. Belalang. Belalang adalah lebih mudah terbakar, justru dia tidak mempunyai darah. So belalang ni lagi lah, sekali bakar dia boleh terus hangus. Jadi sebab tu tak boleh menggunakan api untuk kita nak mematikan haiwan sebagainya. Kemudian dalam yang kedua ialah wa idza zabahtum fa ahsinul qatlah. Dan apabila kamu menyembelih wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Apabila kamu menyembelih, hendaklah kamu memperelokkan sembelihannya. Macam saya sebutkan tadi, antara syaratnya ialah pisau yang tajam. Kalau menghadap kiblat itu sunat. Menghadap kiblat, kemudian membaca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang salah teknik. Dalam sembelihan kena baca bismillah ya Allahu Akbar. Sembelih haiwan lembu ke kambing ke kurban ke akikah ke, bacaan dia adalah bismillah ya Allahu Akbar.
itu saja. Niat macam niat lah. Niat Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal, itu niat kurban. Kalau akikah pun sama juga, boleh pakai niat apa nak bahasa Arab ke ataupun bahasa Melayu. Ini adalah ya haiwan akikah, kambing akikah, atas nama sekian. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kita tak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ni sifat penyayang. Kalau kita nak memutuskan, nak menghilangkan nyawa haiwan ini, adakah itu menunjukkan sifat penyayang? Tidak. Jadi sebab itulah kita tukar kepada Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Sebab setengah ulama kata makruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang sebetulnya adalah membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Mesti baca Bismillah. Macam mana pun mesti Bismillah. Tidak sah haiwan yang kita sembelih tanpa menyebut nama Allah. Sebab itu disebut dalam Quran, hurimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wama uhilla bihi wama uhilla bihi lighairillah. Dan diharamkan kamu makan hurimat alaikumul maitah, haram kamu makan bangkai, waddam darah, walahmal khinzir daging khinzir, daging babi, wama uhilla bihi lighairillah, dan apa-apa sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Sebab tu bila kita nak makan, sembelih burung puyuh ke, sembelih itik ke, sembelih apa lagi, arnab ke, kijang ke, rusa ke. Petang tadi kawan saya beli kari rusa, konok pula dah dapat kambing rusa. Rusa apa sajalah, baik lembu, kambing ke apa yang halal dimakan, tetapi mestilah sembelih mengikut syariat Islam, iaitu dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Mesti sebut nama Allah. Bismillah pun memadai dah. Bismillah. Yang sempurna adalah Bismillah ya Allah, Allahu Akbar. Wal yuhib ahadukum, dan hendaklah menajamkan pisaunya. Mesti memakai alat sembelihan yang tajam. Pisau yang dibenarkan pisau. Kapak pun boleh, parang pun boleh, pedang pun boleh. Tulang tak boleh, kuku tak boleh, kacil tak boleh. Kuku, tulang, kita ambil tulang lah, ambil tulang tulang yang tajam ke taring ke apa ke, cocok kepada cocok dekat ayam ke apa ke, tak sah sembelihan kita, meskipun keluar darah ataupun meskipun diputuskan urat marih dia, ataupun urat saluran pernafasan dan juga saluran makanan gitu. Dia sembelih dia ada urat dia. Kalau kita tengok dalam kursus dia cerita lah, ada urat yang wajib dipotong dan ada urat yang sunat dipotong. Urat yang wajib dipotong adalah urat marih. Urat marih. Maksudnya saluran pernafasan dia tu, yang besar, warna putih tu. Kalau lembu nampak lah, kalau ayam mungkin kita susah nak nampak, lembu nampak. Balik pada saluran pernafasan tu, dia ada satu lagi urat ataupun saluran makanan. Dua tu wajib potong sekali. Yang sunat ada kanan kiri. Kalau lembu kalau ayam senanglah. Kalau lembu agak susah sikit. Di kanan kiri tu dinamakan sebagai urat wajadain. Urat kanan kiri ni kalau kita putuskan, dia akan lebih cepat mati. Urat tu kalau kita putuskan, dia akan lebih cepat mati. Kalau tak putus tak jadi masalah. Yang wajib saja. Wajib adalah urat marih itu. Jadi kalau dalam kursus dia akan dapat detail benda tu, baru kita faham. Jadi kalau lembunya lain, lembu kan dia punya kulit tu kan tebal kan, kulit tu nak kena tarik sikit, lipat sikit. Kambing pula dia ada tempat dia. Unta lagi lah, unta mungkin dekat Malaysia ni jarang-jarang tadi lah. Rare lah. Saya pernah tengok orang sembelih unta kat Malaysia ni, tapi dia sembelih unta buat macam sembelih lembu juga, baling juga. Unta tu hidup tinggi diri kan, dibaringkan juga unta tu. Tak apalah, mungkin kurang berpengalaman, tak apalah. Asalkan sembelihan tu halal, sah dan halal dimakan. Ada orang tanya saya, kalau dalam bab sembelihan ni, boleh tak kalau kita melemahkan haiwan tu terlebih dahulu? Contohnya macam kita tembak dulu ke, pukul dulu ke, kita lemaskan dulu ke, selamkan dulu ke, boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Jadi ulama berbincang, ada beberapa peringkat tahap yang kita boleh melemahkan haiwan yang
kalau haiwan itu terlalu terlalu buas ataupun terlalu liar, nak tangkap susah, nak tangkap, memang dia akan mengamuk ya. Dapat pula time korban tu dapat lembu gila contoh. Lembu yang mengamuk. Lembu gila ni kalau bukan tak sah korban. Tapi dia mengamuk, dia bukan gila, dia mengamuk. Lembu gila ni memang, kalau gila maksud dari sudut kesihatan mental dia. Itu veterina yang tahulah macam mana fizikal lembu gila. Tapi kalau yang lembu mengamuk ni susah nak ditambat. 3-4 orang, 10 orang dia pegang. Tak lepas juga. Ni macam mana nak buat? Macam mana? Dia ada, kalau di veterina tu dia ada apa istilah, dia ada satu kaedah untuk nak melemahkan ataupun orang kata nak melemahkan lah, membodohkan lembu tu, nak melemahkan lembu tu, so lembu tu dia akan cool down sikit. Tapi dia ada peringkat juga. Kalau di Indonesia, fatwa di Indonesia mereka membenarkan menggunakan kaedah tu. Dia bukan untuk nak mematikan, tak, sekadar untuk melemahkan. Ada pula kita tengok ada orang yang mungkin dia nak kejar, mungkin dia nak cepat, nak kejar masa ataupun dia nak cepat, dia lemaskan ayam tu dulu. Yang ni sebenarnya kaedah ni tak dibenarkan. Ayam seorang je, ayam ni senang je sembelih. Ayam ni senang sembelih. Tak perlu nak ikat macam lembu kan. Tak kaki pun kita pegang kepak dia boleh, dah boleh ni. Cuma kadang-kadang kita kurang kemahiran, kurang kepakaran, itu yang masalah kan. Wallahu a'lam, kita berhenti asal dulu.
zoom sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuatlah kebajikan ataupun berbuat ihsan. Adil dalam setiap perkara, dalam semua perkara, dan juga ihsan dalam semua perkara. Sama ada dalam urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, lebih-lebih lagi dalam urusan ibadah kita. Itu juga dalam ayat yang lain Allah sebut wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dalam surah Al-Isra kata wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana, dengan ibu bapa pun kita buat ihsan. Lepas tu ihsan ini Nabi sebut dalam hadis yang kita baca ini, innallaha katabat ihsan ala kulli syai'. Apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat, urusan agama ataupun urusan duniawi kita, ibadah kita juga mesti didahulukan dengan ihsan. Sambil kita bincang tadi dalam bab membunuh, menentukan hukuman, dalam bab menyembelih dan sebagainya, mesti didahulukan dengan ihsan. Mesti didahulukan dengan ihsan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan sifat marah, bukan dengan sifat dendam dan sebagainya. Meskipun orang yang kita jatuhkan hukuman itu orang yang pernah aniaya kita, kebetulan kita nak jadi hakim, orang tu pula pernah rompak kita, orang tu pula pernah buat khianat dengan kita, tiba-tiba dia pula dapat ditangkap, kemudian kita pula yang mengadili kes tersebut. Kita lihat inilah masa ni, time ni lah nak balas dendam. Kalau dia balas dendam pun orang tak tahu ini, orang tak tahu kisah dia, sebab ini dia buat berdasarkan ataupun dibicarakan berdasarkan mengikut peruntukan undang-undang. Padahal undang-undang tulis benda lain, kena siasat, ada bukti, ada pembicaraan dan sebagainya. Dia sebabkan dendam, sebabkan marah, maka dia akan jatuhkan hukuman mengikut hawa nafsunya ataupun mengikut kepentingan peribadinya. Itu bukan dinamakan sebagai ihsan. Baik. Idza zabaha ahadukum falyujahiz, dan apabila jika seorang daripada kamu menyembelih, hendaklah kamu membunuh dengan sekalian, hendaklah membunuhnya dengan sekali sembelihan sahaja. Sebab tu pisau kena tajam. Sebab tu bila kita sembelih, pisau kena tajam. Nak lagi kalau sembelih lembu kulitnya tebal. Ayam tak apa, ayam pisau kecil pun boleh. Kambing kena besar sikit. Kambing kena besar sikit. Saya lupa dah dia ada nama brand. Biasa orang beli yang brand yang buatan Jerman tu, pisau tu. Pisau dia panjang berapa inci lah, kita ingat. Kalau untuk lembu, dia kena tebal sikit, pisau pun kena besar sikit sebelum lembu. Kadang-kadang kita tengok pisau ni nampak gah, tapi rupanya tumpul. Pisau nampaknya macam cantik kan, rupanya tumpul. Lembu lebih-lebih lagi kena tajam. Sebab daging bukan, kulit itu tebal. Nak kena putuskan kulit itu dulu. Saya cerita detail kan orang ngeri kalau orang tak biasa kan. Manakala antara adab berbelas kasihan terhadap binatang sembelihan pula adalah menuntun binatang sembelihan itu dengan tuntunan yang lembut. Maksudnya kena belai dulu. Kalau dia lapar, kena bagi makan dulu. Kalau haiwan tu lapar, wajib kita bagi makan dulu. Lepas main raya nak sembelih korban ni, pagi tu dia belum serapan lagi. Tukang sembelih pun dia kerja serapan. Lembu tu kena bagi serapan dulu. Lembu tu kena bagi makan dulu. Dia cukup makan, dah kenyang apa semua, baru bawa dekat tempat dia punya tempat sembelihan, baru sembelih. Macam tu Islam ajarkan kepada kita. Jangan tarik telinga, jangan tarik ekor, jangan heret. Walaupun kita pakai tali, jangan heret sampai terseksa dia. Tarik dia perlahan-lahan, belai dia. Ini Islam ajarkan kepada kita. Meskipun kita nak memutuskan nyawanya, meskipun kita nak menghilangkan nyawanya, tetap mulakan dengan ihsan. Iza zabahta ahadukum falyujahiz, dengan sekali potongan. Pisau memang kena betul tajam, sekali tarik dia zabih ni, sembelihan ni daripada bawah tau. Kita bukan hiris. Kalau hiris ni daripada atas ke bawah, tu hiris. Kalau zabih ni, sembelih ni daripada bawah pegang, tarik sampai ke atas, itu zabih. Itu teknik dia, baru dia putus betul. Dia kena U macam U shape tu.
Itu yang kanan kiri kena tu, wajadan yang saya sebutkan tadi tu. Baik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, da' uzunaha wa khudh bisalifatiha. Lepaskanlah telinga dia dan peganglah pada bahagian tengkuknya. Jangan tarik telinga. Binatang sebelah itu hendaklah diheret ke tempat sembelihan dengan lembut, menyembunyikan pisau darinya, letak kat belakang dulu. Jangan pegang kat depan. Sebelah pegang lembu ataupun sebelah kita pegang kambing, sebelah lagi pegang pisau. Dia nampaklah. Sorok dulu, masuk dalam sarung dulu, letak kat pinggang belakang dan pegang. Dan janganlah mempamerkan pisau itu kecuali ketika hendak menyembelih. Dari ihsan itu juga hendaklah menyembelih binatang itu dengan memotong ketiga-tiga urat lehernya yang saya sebutkan tadi. Marik dan dua wajah dari kanan dan kiri. Di dalam Sunan Abu Daud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda bahawasanya Nabi SAW menyembelih binatang yang Nabi SAW telah melarang menyembelih binatang dengan memotong kulitnya tanpa memotong ketiga-tiga urat di lehernya. Yang saya sebutkan tadi lah, kita potong separuh je. Ataupun jenis nak menyiksa ni, kat Malaysia saya tengok ada lagi orang jenis-jenis yang mencuri ni. Mana-mana lembu liar yang terlepas ni, dia potong peha dia potong dulu, pergi jual peha tu. Baru ni ada lagi. Kita macam tak percaya, zaman sekarang ada lagi orang buat macam tu. Mana lembu-lembu yang liar terlepas dekat estate, terlepas dekat apa nama sawit tu, dia potong ekor, dia ambil ekor pergi jual. Ekor kan mahal, orang buat sup ekor tu. Kita pergi makan kedai, tak tahu ekor ni datang dari mana. Potong ekor, lembu tu dah kudu tak ada ekor. Potong peha tu dia potong. Tinggal sebelah kaki. Tinggal tiga kaki. Yang sebelah tu pergi jual. Masuk dalam kereta wira. Muat dia letak peha. Tapi lembu tu hidup tadi. Lembu tu masih hidup. Orang ada buat sama sekarang, masih ada orang buat lagi. Yang tu adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram di sisi Islam, yang dilarang oleh Islam. Potong nak makan, nak lembu, sembelih, biar sembelih betul. Sebagaimana mustahab untuk tidak menyembelih dengan kehadiran binatang sembelihan yang lain, mustahab juga menyembelihnya dengan menghadap ke arah kiblat. Macam saya sebutkan tadi, menghadap kiblat ini hukumnya mustahab ataupun sunnat sahaja. Kadang-kadang mungkin tempat yang sempit, tempat yang mungkin tak berapa nak sesuai, tapi itu sahaja ruang yang ada, maka sembelihlah. Utamakan yang wajib dulu. Membaca bismillah ketika menyembelih, dan membiarkannya sejuk sehingga lenyap jiwanya dengan menghadirkan niat kurban. Jadi bila sembelih itu biar darah keluar. Itu manfaat sembelih tu. Indahnya Islam ini mengajarkan kita untuk nak makan pun, bila sembelih tu, darah yang keluar tu adalah darah yang keluar menyembur tu dikeluarkan dengan penyakit. Dan bila kita makan daging itu tak ada darah, daging itu fresh. Berbanding dengan kalau kita tak sembelih, jarang lah, bukan jarang, memang tak pernah lah rasanya kita makan haiwan yang sembelih, haram lah. Haiwan yang mati tak disembelih, dia akan mati dengan darah-darahnya, dengan penyakitnya, dengan makanan-makanan. Tapi kalau kita sembelih, dia akan tersembur darah-darah tu. Segala darah, kadang-kadang sisa makanan dia akan keluar habis. Dah clean, dah habis, nyawa dah hilang, dipanggil hayat mustakhirah dah hilang, baru kita bolehlah nak lapak ke nak apa kan, nak potong empat ke, nak ambil batang pinang ke, harimau teriak ke apa ke, silakan kan. Tuan-tuan tahu harimau teriak, harimau menangis, kat mana tempatnya? Siapa ontai tukang lapar, dia tahu dah kat mana tempat. Dia batang pinang dekat rusuk lembu tu, biasa orang kenal batang pinang je. Atas sikit pada batang pinang, antara belakang badan lembu tu, nak sampai ke tengkuk, atas situ dah harimau menangis. Di sikit je, dia tak sampai mungkin dalam 1 kilo ataupun 2 kilo je, sikit je. Itu harimau menangis, harimau teriak namanya. Daging itu manis, daging itu paling sedap. Sedap, harimau menangis sedap. Tapi kena tahu cara potong dia, kena tahu cara tempat nak ambil kan. Dia musim korban ni seronok lah, semua dia berebut nak batang pinang, nak apa dah, harimau menangis lah, apalah kan. Tapi kena tahu juga, dia potong tempat lain, kita inilah harimau menangis.
kan, rupanya tak menangis, tuan ni yang menangis, kan, tak kena tempat dia. Itulah itu rahsia lah bagi tahu. Harimau menangis ni dia berdekatan dengan batang pinang, dekat je, tapi dia belakang tengkuk dia sikit je, bawah sikit tengkuk sebelum nak sampai kepada rangka belakang tu. Tempat harimau menangis. Baik, cerita harimau menangis sedap pula. Antara ihsan terhadap binatang ialah tidak meletakkan sebarang bebanan ke atas binatang di luar daripada kemampuannya, tidak menunggangnya dalam keadaan binatang itu berdiri kecuali lantaran sesuatu keperluan untuk berbuat sedemikian, dan tidak memerah susunya melainkan perahan yang tidak mendatangkan mudarat kepada anaknya. Sebab itulah haiwan yang bunting, haiwan yang sedang susu kena anaknya tak boleh disembelih. Setengah ulama mengatakan makruh. Pada dalam mazhab Syafi'i, haiwan yang bunting itu tak sah untuk buat kurban. Untuk kurban saja, untuk sembelih lain tak apa. Untuk kurban saja tak boleh. Daging dia tak sesuai untuk dimakan. Haiwan yang dalam keadaan bunting tu. Dia haiwan yang terbaik adalah haiwan jantan. Lembu jantan, kambing jantan. Mulakan yang jantan dulu. Tak ada yang jantan, baru boleh ambil yang betina. Nak ambil yang betina pun jangan ambil yang bunting. Ataupun jangan ambil yang dia baru lepas bersalin, yang dia sedang menyusukan anak dia. Biasanya kalau pergi dekat mana-mana kandang veteriner, kalau kambing susu ataupun lembu susu dia tak jual. Dia memang untuk susu je. Veteriner dia tahulah, ataupun peternak dia tahu. Lembu susu memang, kambing susu memang dia tak jual. Tak jual untuk sembelih akikah ke ataupun kurban ke, memang dia untuk susu je. Melainkan kalau dah ada laju usia, dah tua, baru disembelih. Dah tak boleh nak keluarkan susu, dah tak boleh nak hasilkan susu, baru dia kena sembelih. Wallahu ta'ala ala. Itu sedikit sebanyak pengalaman saya mengendalikan ibadah kurban, ibadah akikah. Tahulah sedikit tentang tata cara haiwan, sembelihan apa semua. Cuma dalam bab nak mengenal pasti kesihatan tu belum ada gambaran lagi. Kita belum tahu mana jantan betina, kita boleh tahulah, kita boleh kenal lah jantan betina. Tapi nak tahu had usia tu belum lagi. Kalau lembu ni 2 tahun ke atas, kambing pun sama. Tapi cuma kita nak tahu, ini kadang-kadang nampak besar tapi umur ni muda lagi. Ada lembu baka dia besar, ada lembu baka kecil tapi umur dia dah 2 tahun ke atas. Macam lembu grade C, grade D tu. Tu murah lah kalau nak buat korban lembu grade D. Ataupun kambing yang kecil kan. Kambing pun macam-macam baka pula. Kambing kijang, ada kambing bor, ada kambing biri-biri. Biri-biri pun ada banyak jenis juga. Biri-biri pun macam-macam jenis. Biri-biri pun macam-macam jenis. Macam-macam lah. Kambing kacang lah, itulah inilah. Wallahualam. Jadi sekadar itu pengajian kita pada malam ini. Jadi kita ambil apa yang ada tulisan pada kita. Innallaha katabal ihsan. Buatlah kebaikan, ataupun Allah mewajibkan kebaikan itu, ihsan itu pada setiap perkara. Lebih-lebih dalam ibadah kita, letakkan ihsan itu adalah keutamaan. Dalam bab solat, dalam bab puasa, ihsan dulu. Ihsan itu memang kita buat yang kita letak yang paling atas sekali. Barulah solat kita menjadi khusyuk, tawaduk, ikhlas kerana Allah. Ikhlas ini bab ihsan, ikhlas lah. Kalau tak ikhlas, kalau tak ada ihsan, maka dia takkan ada keikhlasan. Yang disebutkan apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak. Fa in lam takun tara, walaupun kamu tak nampak, fa innahu yara, tapi Allah nampak kamu sedang buat apa. Baru datang khusyuk. Baru supaya kita jadi ikhlas kerana Allah. Tempat lain kita solat, ke masjid kita solat, tempat lain kita puasa, kat masjid dekat depan orang ramai pun kita buat ibadah. Kita bukan hanya depan orang saja kita tunjuk baik, kita buat ibadah, tak. Dekat ketika mana kita bersendirian pun tetap kita meletakkan iman kita ataupun ibadah kita itu di tahap yang ihsan, yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.